Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Jadi kita tengok kitab kita tuan-tuan. Kita berhenti di muka surat 20 kan. Kita berhenti di bawah tajuk besar dia, bab yang ketiga, iaitu agama bangsa Arab. Jadi yang perenggan di atas tu yang kita dah sebut, bangsa Arab ni yang mana ketika mana Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail berdakwah kan di Mekah tu, kebanyakan bangsa Arab beragama Islam. Sebab kita ni pada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat agama Islam. Jangan silap, ada orang tersilap disebut dulu agama yang betul agama Yahudi, bila datang Islam Yahudi dah tak betul. Dulu yang betul adalah agama Kristian, bila datang Islam Kristian tak betul. Tak ada. Dalam Quran sebut inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Islam adalah apa? Penyerahan diri kepada Tuhan. Itu masuk Islam. Dan kalau tuan-tuan pernah tengok talk Dr. Zakir Naik, bila dia tengok dalam manuskrip kitab-kitab lama, tak kiralah agama apa pun, sama Veda ke Yajur Veda ke Atharva Veda ke Tripikata, mana kitab-kitab manuskrip kuno agama Muslim pada Islam, bila dia disebut tentang soal agama, maka dia akan sebut penyerahan diri kepada Tuhan. Cuma bahasa dia lain. Cuma kita ni Arab, Quran dalam bahasa Arab, maka penyerahan diri pada Tuhan disebut sebagai Islam. Jadi penyerahan diri pada Tuhan itulah Islam. Baik. Jadi agama Islam dalam ayat yang ini disebut huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang menamakan kamu sebagai muslim. Muslim tu isim fa'il bagi Islam. Islam tu penyerahan diri kepada Tuhan. Muslim orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang bagi nama kita Muslim ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni sebelum ni lagi, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang kita digelar Muslim. Kemudian wa fi hadza, dalam Quran juga disebut Muslim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih baik, lebih elok agama dia daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Aslam tu fi'il madhi. Dia punya masdar dia Islam. Baik. Tak apa tuan-tuan. Jadi macam mana boleh jadi silap tu? Daripada zaman Nabi Ismail alaihi salam, kemudian apa? Semua agama Islam. Kemudian Nabi Allah Ismail meninggal dunia, semua masih Islam. Sehinggalah datang seorang lelaki yang bernama Amr bin Luhai. Kita sebutlah. Amr bin Luhai inilah yang merosakkan ajaran Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia ni orang Arab. Dan dia ni juga keturunan Nabi Allah Ismail daripada Bani Khuza'ah. Keturunan Nabi Allah Ismail. Ada di perenggan atas tu. Kita sambung hari ni bawah tu, misalnya di situ lah. Jadi saya sebut sikit balik sebab ada kaitan tu. Jadi Am bin Luhai ni, dia ni satu orang yang sangat baik. Dia orang Islam. Akhlak dia baik, dia suka tolong orang, tak menyakitkan hati orang. Akhlak dia memang baik lah. Pendek kata, di Mekah tu orang sangat respect dengan Am bin Luhai. Orang sangat respect dia, bagus. Kita kata Tok Lebay lah. Tok Lebay sangat baik, suka tolong orang. Am bin Luhai ni, dia duduk berdagang daripada Mekah ke Syria, Syam. Syria, bila sebut Syam ni tiga, yakni Lebanon, Palestin dan Syria, dan kebanyakannya Syria lah, Syria yang besar. Jadi dia duduk pergi, dan kita tahu bila kita baca sejarah, memang Syam ni, Syria ni yang tempat Nabi Isa AS akan turun nanti di Menara Putih, di Damsyik. Syam ni memang bumi Anbiya, bumi yang kebanyakan Nabi di situ. Jadi bumi yang kita panggil sangat berkat. Malah manusia akan dibangkitkan nanti di bumi Syam. Bumi Syam ni hebatlah. Bumi para syuhada, dan bumi juga dikumpulkan kekuatan tentera Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Bumi Syam. Hebatlah bumi Syam ni. Jadi
Daripada dulu lagi orang sangat respect bumi Syam ni. Ambil Luhai ni, dia pergi di Syam, Syria ni, dia tengok orang Syria, Palestin dan Syam, Syria lah sekarang ni, dia tengok sembah berhala. Masa tu di Syria dah rosak, dia persembah berhala. Maka ambil Luhai ni, dia buat satu kesimpulan mudah. Dia tak boleh, dalam agama tak boleh buat kesimpulan mudah macam ni tuan-tuan, tak boleh. Dia buat satu kesimpulan mudah. Dia kata kalaulah orang yang duduk di bumi Anbiya ni, kebanyakan Nabi duduk di bumi Anbiya ni, bumi Syam ni, dia pun ni sembah berhala. Sedangkan bumi ni banyak Nabi, bumi ni dulu banyak wahyu diturunkan. Maksud dia sembah berhala betul. Nampak? Dia buat satu conclusion mudah. Dalam agama tak boleh macam tu. Berapa ramai orang tuan-tuan, dia pergi dekat negara Arab, dia tengok orang Arab semayang. Orang Arab semayang macam ni. Mana boleh, orang Arab pun banyak semayang tak betul. Orang Arab pun ada baca tak betul dalam semayang. Ada orang Arab yang baca kan, yang ga tu. Kul huwallahu ahad jadi gul. Kul huwallahu ahad, gul huwallahu ahad. Memang ada perbahasan. Saya tahu ada sebagai ulama yang cuba mempositifkan dia lah. Tapi kalau ikut banyak ulama qiraat, dia kata ga tak ada. Saya tahu, saya pernah tengok macam huraian kata ada ga ni gini. Gul huwallahu ahad. Cuba tuan-tuan baca gul huwallahu ahad. Gul. Jadi sebahagian ulama dia cuba kata betul. Saya tahu sebahagian kecil lah. Saya pernah tengok perbahasan dia. Tapi kebanyakan qura sebut ga tak ada dalam Quran. Ni kebanyakan qura. Yang syaz tu saya tak tahulah. Kalau ada syaz, banyak je qiraah yang syazah yang tak boleh dibaca. Pandangan ulama yang syazah pun ada, tak boleh dipegang. Baik, jadi tuan-tuan, tak boleh kita tengok Arab kita tiru. Ada jarak yang tak betul. Jadi dia buat kesimpulan lagu tu. Kesimpulan lagu ni punya kesimpulan dalam agama tak boleh. Jangan kita tengok betul lah kot. Jenis lagu tu tak boleh. Dalam Quran sebut innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan ni mampu fikir, boleh beza baik buruk, kana anhu mas'ula. Semua ni nanti Allah Taala tanya. Pasal apa hang boleh dengar, pasal apa hang boleh beza, pasal apa hang boleh tengok, pasal apa hang boleh fikir, hang pilih jalan ni. Akan dipersoalkan. Bukan saja-saja kita ada kemampuan beza, kita tahu baik buruk, tiba-tiba kita pilih yang buruk, kita dipersoalkan. Di dunia lagi dipersoalkan. Kalau kita masuk dalam mahkamah, kita buat salah, hakim akan persoalkan pasal apa buat. Betul tak? Sedangkan kita ada pilihan. Yang tak ada pilihan ni orang gila saja. Dia tak ada fuad, dia tak ada. Baik, macam saya pernah dengar satu kisah satu orang, dia sakit gaut teruk. Sakit gaut. Doktor kata tak boleh makan ubat. Bukan tak boleh makan ubat, tak boleh makan apa? Seafood. Kebetulan dia duduk di tempat dia nelayan, banyak seafood. Dia makan kat seafood. Dia dah teruk dah, dia makan kat seafood. Doktor tak bagi dah ni sampai dah apa? Bengkak. Itu kalau kerat keluar apa? Bagi apa? Betul lah. Kristal tu, sakit tu. Dia makan juga. Doktor kata tak boleh makan. Sedangkan dia boleh beza, dia tahu benda ni tak elok. Doktor kata jangan makan, dia makan juga. Makin sakit. Tuan-tuan, dia akan dipersoalkan di akhirat. Betul tak? Dia persoalkan, kenapa kau boleh beza tapi kau tetap buat benda yang macam ni? Tapi Alhamdulillah dia pun dia meninggal dah tuan-tuan. Meninggal pasal itu juga. Doktor suruh jangan makan, dia makan kat, meninggal pasal gout ni. Maknanya bila kita dah tahu benda tu tak boleh makan, stop lah. Macam saya pun gout tuan-tuan. Umur 30 pun dah gout. Sekali kena gout tak boleh jalan tuan-tuan. Jadi macam mana nak buat tuan-tuan? Stop seafood. Kita tahu benda tu bahaya. Seperti mana kita tahu api tu membakar, janganlah suruh tangan dalam tu. Betul tak kan? Suruh tangan. Tahu mesin tebu, suruh tangan hancur, jangan pergi suruh tangan dalam tu. Samalah benda-benda lagu tu pun. Betul tak kan? Nabi bila tempat ta'un, Nabi tak bagi masuk. Dan jangan duduk dalam, jangan keluar. Dia ada benda sebab yang kita tak nampak. Kan Nabi kata bila jadi ta'un di tempat, yang dalam jangan keluar, yang luar jangan masuk. Benda tu boleh mudarat. Itu kita bagi penjarakan sosial apa semua tu. Sama lah bila doktor kata jangan dah makan, ni bahaya. Kita tahulah dia bukan tak bagus asid uric tu, uric acid tu bagus. Tapi bila dia over, semua benda over tak elok. Betul tak tuan-tuan? Over tak elok. Baik, glukos, gula kan, memang tak elok masuk dalam badan. Dia yang lagi tak eloknya adalah insulin sebenarnya. Tuan-tuan baca, insulin bila dia banyak dalam badan, dia lebih bahaya daripada glukos. Insulin tu hormon, satu hormon bila dia banyak sangat. Baik, jadi tuan-tuan tak apalah. Saya nak ceritanya,
Bila tahu lagu tu, kita pun stop lah. Betul tak? Walaupun kita suka makan kerang, udang, hak sedap-sedap ni, kambing, kita tak boleh makan, nak buat lagu mana? Benda ni mudarat. Carilah benda-benda yang kita tahu boleh bagi sihat. Saya makan apa? Kalau saya gaut lah, orang lain saya tak tahu. Saya makan tu je. Pil apa? Blackmores tu. Blackmore apa? Celery seed. Celery seed. Saya makan okey, orang lain saya tak tahu lah. Saya makan celery seed tu alhamdulillah elok. Bila check tuan-tuan, normal. Berapa kali check normal lah. Asid urin ni okey, normal. Tapi kawan saya, dia makan beberapa botol celery seed pun tak hilang tuan-tuan. Apa hikmah dia tuan-tuan? Yang menyembuhkan Allah. Bukan ubat. Tapi kenapa banyak ubat? Supaya dengan ubat kita memperoleh pahala. Tuan-tuan sakit makan ubat supaya sihat, dapat pahala. Menurut majoriti ulama, orang yang sakit sunat berubat. Majoriti ulama, bila tuan-tuan sakit, tuan-tuan berubat, dapat pahala. Ubat ni tak jadi, try ubat lain, pahala lagi. Tak jadi lagi, try ubat lain, semua dapat pahala. Pahala. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sembuh mudah ya tuan-tuan. Dengan mudah, sekelip mata boleh sembuh. Tapi dengan tuan-tuan berusaha mengikut sebab, tuan-tuan mendapat pahala. Dan Allah memuji Iskandar Zulkarnain kerana mengikut sebab. Fa'atba'a sababah. Tuan-tuan baca dalam surah, betul tak kan? Fa'atba'a sababah. Iskandar Zulkarnain mengikut sebab. Bukan duk melangu tuan-tuan. Kita manusia makhluk yang terikat dengan sebab. Baik tuan-tuan, kemudian ceritanya ambil luhai ni, bila dia buat kesimpulan lagu tu, dia pun ambil satu berhala yang bernama Hubal. Dia bawa balik, dia letak kat Mekah. Orang Mekah pula dah tak fikir. Dia kata ambil luhai ni untuk lebay. Orang baik suka tolong orang. Takkanlah orang baik nak mohong. Takkan untuk lebay nak tipu kot. Cerita Piramli kan, takkan untuk lebay nak tipu. Jadi tuan-tuan, depa punya orang Mekah ni buat kesimpulan, betul tu. Nampak tak guna. Mana pendengaran, mana penglihatan, mana fuad yang Allah Ta'ala bagi, semua malas. Betul tu. Yang di Mekah semua pakat sembah berhala. Dah tu pula orang Arab yang di sekeliling Mekah tu kan, dia berkata apa? Kalau orang Arab yang duduk di Mekah, yang jaga Kaabah itu menyembah berhala, maksud dia sembah berhala betul, yang lain pun sembah berhala. Jangan, kesimpulan tuan-tuan, jangan buat kesimpulan macam tu dalam hidup. Jangan buat tuan-tuan. Dan betul kot. Tak tengok. Bila ulama bahas bagaimana dalil-dalil para ulama, jangan buat kesimpulan mudah tuan-tuan. Yang hak jenis tak mau fikir, buat kesimpulan mudah ni lah dia boleh jadi salah. Baik, kemudian misalnya kita sambung di situ. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, kata pengarang. Misalnya berhala yang bernama Manat. Disembah Manah. Kalau Arab sebut Manah lah, mim nun alif ta marbutah, Manah. Disebut Manat. Disembah mereka di satu tempat dengan nama Al-Mushallal, dekat dengan Bandar Qadik di pinggir Laut Merah. Laut Merah lah, satu Laut Merah ada satu Bandar Qadik. Di situ dia semua berhala yang bernama Manah. Sebuah lagi Al-Lat di Taif. Yang ketiga Al-Uzza di lembah Nakhlah, antara Taif dengan Mekah, lembah Nakhlah. Kemudian dan banyak lagi. Amalan menyembah berbagai berhala tersebar luas dan bilangan berhala bertambah di segenap pelosok Hijaz. Makin banyak. Seorang punya kerja tuan-tuan. Seorang punya kerja boleh bawa sesat banyak. Tapi adakah semua tersesat? Tak. Masih ada yang berkekalan di atas ajaran Nabi Ismail. Antaranya itulah Waraqah bin Naufal tu. Ada lagi beberapa orang, kalau tuan baca mungkin 4-5 orang yang masih berkalan di atas ajaran Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ada satu riwayat menyebut bagaimana ambil luhai dengan bantuan para jin. Ni ada riwayat lah. Jin tolong dia. Telah memaklumkan kepadanya bahawa berhala pengikut Nabi Nuh. Ni jin bagi tahu dia. Macam mana jin bagi tahu dia? Kita tak nampak jin. Jin tak nampak. Tapi memang ada riwayat ni. Memang saya pernah baca dulu, memang hatta dalam tafsir Ibnu Katsir pun disebut, tafsir Tabari pun disebut riwayat ni. Jin bagi tahu kepada ambil luhai ni di mana berhala pengikut Nabi Nuh. Yang 5 tu. Yang depa dah pesan waktu Nabi Nuh berdakwah, depa dah pesan dah, wa qalu la tadharunna alihatakum. Pengikut Nabi Nuh ni, pembesar-pembesar dia semua tekan pesan pada pengikut kaum dia. Hampa jangan tinggal Tuhan nampak. Jangan ikut Nuh tu. Jangan tinggal Tuhan nampak. Wala tadharunna waddan, jangan tinggal Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasrah. Hak ni. Ada tertanam di Jeddah. Jin bagi tahu. Jadi macam mana jin bagi tahu? Saya kita sebut. Jeddah ni mana? Jeddah ni lah tempat Muhammad bin Abdul Wahab. Yang orang panggil Wahabi tu kan.
Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tak nak sebut lah pasal dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi di Arab, Muhammad Abdul Wahab ni depa agungkan dia sungguh. Tuan-tuan pergi Qatar. Pergi Qatar kan, Muhammad Abdul Wahab depa sangat membesarkan dia. Saya pernah duduk Qatar sekejap tuan ngaji bahasa isu Wahabi kan. Wahabi tu rujuk pada dia lah, Muhammad bin Abdul Wahab tu. Jadi dia Qatar, majoriti dia pun memang pro lah Muhammad Abdul Wahab. Bukan Qatar lah, kebanyakan lah Dubai, negara-negara Arab Saudi pro tuan-tuan. Malah dia sebut wallahi dia adalah mujaddid Muhammad Abdul Wahab. Dia kata masjid negara dia terbesar Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Ala kulli hal yang kita boleh sebut pengikut Muhammad Abdul Wahab ni ada yang memang terpesong lah. Terpesong dan melampau dan agak ekstrim. Dan kadang-kadang jadi ganas. Cepat sangat nak kata orang tabdik, takfir, tafsik sebahagian. Kita sebut sebahagian lah. Kita ambil jalan selamat lah. Memang ada. Itu memang ada. Baik, kemudian mungkin ada yang sederhana, boleh jadi wallahu alam. Tapi sebahagiannya memang kita nampak ada yang agak ekstrim. Jadi tuan-tuan, ni Jeddah. Jeddah ni dipanggil apa dulu? Nabi panggil apa? Wafi apa? Yang Nabi tak doa tu. Najdina, Najd. Yang Nabi doa apa? Keberkatan bagi Syam dengan Yaman. Tapi Nabi tak doa bagi Najd. Najd ni Jeddah lah. Jeddah tempat dia, luas tempat dia, termasuk Jeddah. Digali mereka dan seterusnya dibawa ke Tihama. Gali dia jumpa sungguh. Jin bagi tahu sini. 6 ada di sini. Gali jumpa. Macam mana tuan-tuan tu? Nanti kita tengok. Baik, kemudian pada musim haji berhala diagih-agihkan di kalangan anggota puak untuk dibawa pulang bagi. Dia buat banyak-banyak bagi. Bawa balik. Setiap puak dan rumah mereka dipenuhi berhala masing-masing. Sementara di rumah suci sudah penuh dengan berhala. Ketika penaklukan Mekah oleh Nabi SAW, yakni pada 8 Hijrah, sebanyak 360 berhala ditemui di sekeliling Kaabah. Baginda memusnahkan kesemuanya, lalu dibuang serta dibakar. Musnahkan semua, dibuang dan dibakar. Baik, jadi tuan-tuan, macam mana jin tolong? Jin, kita memang tak boleh tengok jin. Dalam Quran sebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dengan anak cucu dia tengok kita. Min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kita tak tengok dia. Siapa yang mendakwa dia melihat jin, menurut Imam Asy-Syafi'i, persaksian dia tak boleh dipercaya. Dia ni pembohong. Siapa yang kata dia nampak jin, dia ni pembohong. Pasal Quran sebut hampa tak nampak. Habis tu yang kata tak boleh nampak ni bila? Kalau dalam rupa dia yang asal. Contoh dia ada je jin Islam ke, mungkin ada syaitan ke. Kalau saya tak nampak, tuan-tuan semua tak nampak. Betul tak? Semua pakai tak nampak. Bila boleh nampak? Boleh nampak bila dia menjelma. Boleh nampak. Apa bukti dia? Dalam hadis sahih kan. Betul tak kan? Yang mana Nabi SAW apa? Yang apa? Abu Hurairah kan dia jaga apa? Dia jaga kurma zakat. Tahu kan? Kemudian datang orang curi. Dia tangkap. Kata nak report Nabi, dia mengadu, janganlah. Esok dicuri lagi. Mengadu lagi. Lepas lagi. Kali ketiga dia main lagi, betul tak? Kali ketiga dia main lagi. Dia main lagi curi. Kemudian Abu Hurairah tangkap dia. Dia kata janganlah bawa aku pada Nabi, dia takut. Kalau hang tak bawa aku ajak hang satu ayat. Kalau baca ayat ni, syaitan takkan dekat daripada malam sampai ke pagi. Baca pagi sampai ke petang dia takkan dekat. Itu ayat kursi. Maka bila berita ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita pada Nabi, maka Nabi kata sadaqa wa in apa? Kadzab. Dia bercakap benar sekalipun dia ni penipu. Syaitan ni kuat menipu, tapi disebabkan takut sangat pada Abu Hurairah nak bawa pada Nabi, dia cakap betul. Tuan-tuan yang kita duk amal ayat kursi ni, syaitan yang ajak. Syaitan yang bocor rahsia dia. Oh, baca ayat kursi dia takkan dekat sampai ke pagi. Sama juga hadis yang sahih, Jibril bagi tahu jin Ifrit. Jin Ifrit ni bangsa jin yang kuat-kuat. Powerful lah, very powerful lah. The most powerful lah bangsa jin. Ifrit dan paling jahat. Jahat dan kuat. Depa ni daripada semua lembah depa bawa api nak serang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ini Nabi berasa takut. Nabi manusia tuan-tuan, ada masa Nabi rasa apa? Takut, ada masa Nabi rasa sedih, ada masa Nabi rasa apa? Marah. Ini manusia tuan-tuan. Cumanya Nabi luar biasa dari sudut darjat dan mukjizat. Nabi adalah manusia yang biasa, yang luar biasa. Biasa daripada sifat-sifat kemanusiaan, luar biasa dari segi akhlak, dari segi darjat, mukjizat, itu luar biasa. Jangan sebut Nabi manusia biasa macam kita. Salah.
Luar biasa dari segi sifat, terikat dengan tempat kedudukan. Itu macam manusia lah, yang tak terikat dengan tempat dan masa ni hanya Allah. Sifat-sifat yang terbatas, betul tak? Sifat yang tak terbatas hanya Allah, mengetahui segala-galanya hanya Allah. Tapi luar biasa disebut darjat dan kemuliaan. Nabi takut, maka Jibril ajak kan, yang kita baca tu apa? Doa Jibril tu. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yaju fi ardi wa ma yakhruju minha min syarri ma yadhu minas samai wa ma ya'ruju fiha min fitnil laili wan nahar min tawarqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Banyak dia punya redaksi bacaan dia, tapi salah satunya itu bila Nabi baca padam semua. Yang dia ramai-ramai itu bau api padam, maka dia pun lari habis. Jin Ifrit. Itu doa dia. Jadi jin kalau menjelma kita nampak, dan memang dia menjelma. Jin tu menjelma pada Am bin Luhai, dan dia bagi tahu, macam kita tahu kisah yang nak bunuh Nabi SAW tu kan. Kan dia berkata suruh tangkap, betul tak kan? Suruh buang negeri, macam-macam. Kalau ikut riwayat Ibn Ishaq Sirah yang terkenal tu, dia sebut apa? Iblis datang kan, seorang orang tua daripada Najd, daripada Jeddah. Satu orang tua daripada Jeddah, dan dia bagi tahu apa bunuh dia. Macam mana nak bunuh? Dia pun tak tahu nak bunuh. Sebab kalau bunuh nanti Bani Hashim akan bertindak balas. Walaupun agama berbeza, bangsa Arab ni semangat perkauman dia sangat kuat. Maka Iblis ajak kan. Iblis kata apa? Ambil lelaki yang gagah daripada setiap kabilah. Betul tak? Jadi bunuh serentak. Jadi dia pun tak boleh menuntut bela, maka hampa akan apa? Ke Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib terpaksa menerima diat sahaja. Betul tak? Dapat diat saja. Menuntut bela darah tak boleh. Takkan nak lawan dengan 10 kabilah. Dikatakan Iblis yang ajak. Dia main dalam rupa apa? Manusia. Macam Nabi apa? Idris. Kan Iblis tanya, boleh tak Allah Ta'ala masukkan bumi dalam lubang jarum? Nabi Idris tengok tahu Iblis. Tengok walaupun dia main rupa orang. Nabi Idris so dekat, Nabi Idris kata bahkan lebih pada itu lagi, Nabi Idris tikam mata dia sebelah. Bila dia menjelma nampak. Makna dia bila dia menjelma, maka boleh dikatakan semua orang nampak kalau dia menjelma. Hatta malaikat pun kalau menjelma tuan-tuan nampak. Ada hadis yang sahih ada, yang cerita 3 orang yang Allah Ta'ala uji tu kan, yang botak, sopak, ingat tak? Malaikat uji. Adalah hadis Riyadus Salihin, mungkin ada ustaz mengajak kan. Buta, sopak dengan apa? Buta, sopak, kusta kot. 3 orang tu. Yang mana dia ubat. Lepas tu nak apa? Nak harta apa paling yang dia suka. Tu dibagikan sampai dia kaya. Lepas tu malaikat tu datang dalam rupa dia masa dia susah dulu. Ada hadis kan. Saya tak sebutlah panjang cerita hadis tu. Tapi nak cerita malaikat dia boleh menjelma dan tuan-tuan boleh nampak. Nah, baik tuan-tuan. Kemudian yang pertama, agama dan penyembahan sebelum kedatangan Islam. Amalan menyembah banyak Tuhan serta berhala menjadi ciri utama agama orang Arab sebelum Islam. Sekalipun dikatakan mereka mengamalkan agama Nabi Ibrahim, dia pun masih kekal tapi masuk benda syirik. Sebab tu bila Nabi SAW berdakwah, dia pun masih lagi buat haji. Betul tak? Tawaf buat haji tapi mengarut-ngarut. Tawaf telanjang lah. Bila sembelih dia pun lap apa? Darah dekat Kaabah lah. Di Kaabah tu dia pun bubuh berhala. Asas pada ajaran Nabi Allah Ismail dengan Nabi Ibrahim masih ada, tapi dia pun tokok tambah dengan benda-benda yang syirik dan khurafat. Kemudian tradisi dan upacara penyembahan berhala kebanyakannya dicipta oleh Am bin Luhai. Am bin Luhai yang reka. Dia ni reka bid'ah lah tuan-tuan. Tuan-tuan mesti dengar orang sebut bid'ah. Orang duk bergaduh tuan-tuan, bid'ah. Bid'ah yang ni lah dikatakan bid'ah yang betul. Bid'ah ni sesuatu yang bercanggah dengan agama. Ini yang kita pegang. Yang bercanggah dengan agama. Kalau tak bercanggah dengan agama, kita tak boleh kata dia bid'ah. Contoh dia macam ambil Luhai lah, dia pergi berhala, memang bercanggah dengan agama. Ada orang buat apa, majlis tahlil tapi bercampur lagi umpan menari, memang bid'ah. Memang benda tu salah, bercanggah dengan agama. Tu yang dalam hadis tu, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan sesuatu dalam agama yang tidak ada dalam agama, maka dia tertolak, tidak ada dalam agama. Tuan-tuan tahlil kan? Tahlil ada dalam agama ke tak ada? La ilallah ada dalam agama tak? Ada. Betul tak kan? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah ada dalam agama. Mana yang bercanggah kan? Tuan-tuan dalam tahlil, tuan-tuan buat apa lagi? Baca Quran. Baca Quran ada dalam agama tak? Ada. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Ada juga. Apa yang tak ada dalam agama? Betul tak? Semua ada. Perkampungan sunnah. Tahu, pernah dengar? Perlih. Ada dalam agama. Beritahu. Mana hadis mana kata perkampungan sunnah? Tak ada. Perkampungan sunnah. Bukan saya nak hantar perlih tuan-tuan, tapi saya nak sebut. Saya tahu mungkin ada pro perlih. Cikgu ramai je yang pro Wahbi ni saya tahu. Betul, ramai je saya jumpa. Bukanlah ramai, ada apa orang yang pro. Tapi kita sebut neutral dan kita sebut adil tuan-tuan.
Perkampungan sunnah tak ada. Kalau perkampungan sunnah tak ada, kita boleh buat. Takkan Maulid Rasul kita hentam pula. Nampak? Double standard. Betul tak? Ada orang dia tak mau Maulid Rasul, kita ubah jadi Zikrul Rasul. Apa beza tukar nama dengan ni? Intipati sama. Kadang kita tengok, lebih kurang lah. Ada orang, contoh capal. Saya bukan minat sangat capal ni tuan-tuan, tapi nak beli kopiah memang ada capal, belilah. Bukan ada apa pun, betul tak kan? Saya bukanlah minat capal sangat ni pun, tapi yang ni yang murah tuan-tuan, belilah. Baik, jadi tuan-tuan, ada orang dia tak mau capal. Syirik lah, apa benda lah. Habis tu kat kepala kita yang ada lambang selain pada capal, boleh pula. Betul tuan-tuan? Padahal dua-dua lambang, dua-dua tidak ada dalam hadis. Yang salah tu saya tahulah, ada satu ustaz mana tahu dia kata kalau pakai capal ni tak boleh masuk tandai haram. Itu tak boleh lah. Itu bidah melampau sangat. Betul tak kan? Itu dah merapu pula. Betul tak? Itu merapu. Tapi kita nak sebut di sini, kalau lambang capal tak pergi, lambang lain macam nak boleh pula. Kalau cross Kristian tu memang tak boleh lah, lambang keagamaan. Betul tak? Ni ada orang jual baju pula kan. Betul tak? Jual baju pula. Apa benda sunah-sunah juga lah jual baju kan. Boleh juga boleh jual baju kan. Ada lambang tulis apa semua. Tiba-tiba hak lain ada lambang tak boleh pula. Jadi jangan double standard lah. Betul tak? Kadang-kadang kena deal sebenarnya dalam perbezaan ni. Selagi mana dia munsifun, insya-Allah okey. Tapi yang tak boleh munsif ni yang mana? Yang jelas canggah dengan agama, hina sahabat Nabi ni tak boleh tolak ansur. Ini sesat. Hina isi Nabi ni sesat, tak nak tolak ansur. Tak boleh mohon, tak boleh nak pura-pura. Ni sesat kita sebut. Canggah dengan agama. Tolak salah satu sifat Allah, sifat ma'ani. Ni sesat. Tak boleh kita tolak ansur. Baik tuan, kemudian kita tengok dia anggap sesuai sebagai inovasi yang baik. Jadi bid'ah di sini yang bercanggah lah. Segala benda yang kita buat bercanggah. Macam ambil luhai ni buat, ni lah panggil bid'ah yang bercanggah. Dia buat konsep kan, dia buat benda agama, dia campur ke zikir. Ada orang buat zikir campur lagi perempuan kan. Ada zikir campur lagi perempuan, la ilaha illallah, betul dia berzina tengah malam pula. Itu memang bid'ah sungguh. Memang benda, asalkan benda baru itu ada percanggahan dengan agama. Sebab banyak je benda baru yang tidak ada percanggahan. Ada orang dia kata benda baru tak apa, masahilul mursalah. Masahilul mursalah pun Nabi tak pernah sebut. Itu ijtihad dalam mazhab Maliki. Baik, kemudian tak apalah tuan, panjanglah cerita bab tu. Sebenarnya saya nak ceritanya tuan-tuan, bid'ah ni yang bercanggah dengan agama. Zikir lepas sembahyang boleh. Betul tak? Selagi mana tidak mengganggu orang lain. Betul tak? Boleh. Kunut boleh je. Janganlah benda-benda yang tak sepatutnya jadi perbezaan, kita berbeza. Kalau tuan-tuan pergi di Perlis, mereka tak berzikir berdiam semua, ikut je lah. Betul tak buat macam mana? Betul dah dia buat macam tu. Tak perlulah kita buat kacau pula di sini. Betul dah begitu mereka biar dia. Betul tak kan? Kita pun zikir je lah. Dah macam tu. Yang penting jangan jadi pertemuan yang merugikan. Nak berzikir luar, berzikir. Kawan ni nak berzikir ramai, jangan ganggu. Betul tak kan? Selesai. Baik. Malah zikir sendiri itu pun sunat. Betul tak? Zikir sendiri sunat. Menjaga hubungan sesama Islam itu wajib. Betul tak? Lebih besar pahala daripada berzikir sekalipun. Hanya kita bergaduh dalam soal kaedah kan rugi. Kemudian, serta dianggap sesuai sebagai inovasi yang baik, bukan terpesong daripada ajaran agama Nabi Ibrahim. Di antara ciri penyembahan berhala, jadi disebut bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh Am bin Luhai. Ini betul-betul bid'ah. Inilah agama kata bid'ah. Baik. Penumpuan kendiri terhadap berhala serta memohon perlindungan daripada mereka. Ini betul-betul minta kat berhala lah. Fokus pada berhala, minta perlindungan pada berhala. Menyeru nama-nama berhala, panggil nama-nama berhala. Mohon pertolongan agar terlepas daripada kesusahan dan merayu agar permintaan dimakbulkan dengan harapan bahawa patung-patung itu, yakni Tuhan-Tuhan orang pagan. Orang pagan, orang yang tak ada agama lah, agama kuno dulu, akan berunding dengan Allah bagi memenuhi hasrat mereka. Mereka anggap berhala itu perunding antara mereka dengan Allah. Sebab tuan-tuan, dengan akal yang ada ni tuan-tuan, ada ke orang anggap berhala yang dia buat cipta langit bumi? Tak ada. Tuan-tuan tanya, kalau kat dunia ni ada lagi orang sembah berhala, agama apa-apa pun lah, dia sembah berhala. Cuba tanya dia, berhala yang sembah ni, berhala ni ke buat langit dan bumi? Dia takkan sebut lagu tu. Orang gila pun mungkin tak sebut tuan-tuan. Pasal apa dia takkan sebut? Dia yang buat berhala tu. Dia yang buat, mungkin dengan simen, mungkin dengan besi, mungkin dengan emas. Dia yang buat. Sejak bila berhala tu ada power pula nak cipta langit bumi sedangkan dia yang buat? Orang takkan sebut lagu tu. Tapi yang salah tang mana? Konsep di sebalik dia tu. Dia pun menggambarkan Tuhan. Kadang-kadang dia menggambarkan sifat Tuhan.
Mungkin muka garang, oh, ini kemurkaan. Mungkin tangan banyak, mungkin pemurah. Dia cuba gambarkan sifat Tuhan. Benda ni salah. Ini konsep dia tu salah. Cuba menggambarkan Tuhan, cuba imagekan Tuhan. Ada yang kata sifat Tuhan dan sebagainya. Ada yang kata tak, memang Tuhan ni ada 300 juta. Ada orang percaya Tuhan ada 300 juta. Ada sebahagian agama Hindu dia percaya. Ada sebahagian kata tak. Saya mengajar di universiti, syarah saya India. Dia cerita dengan agama kan. Dia cerita apa agama dia, kita dengar je lah. Dia kata dalam agama Hindu Tuhan satu. Ya, Tuhan satu. Habis tu yang banyak-banyak tu, itulah seni pelembangan sifat Tuhan yang macam-macam lah. Dia punya apa, dia punya permainan kata-kata dia tu hebat lah. Itulah seni, kesenian, perlembagaan, apa benda pensyarah saya sebut. Kita dengar je lah, bukan kita nak counter balik, kita nak faham. Oh macam tu. Dan Tuhan, orang Hindu dia sebut berada di langit. Di langit satu dan berada di langit. Habis banyak tu tak. Tapi sebahagian boleh tengok manuskrip, dia pun ada yang percaya memang yang banyak-banyak tu semua Tuhan yang berbeza, 300 juta. Pendeknya tuan-tuan, ala kulihal, orang yang sembah berhala ni, dia tak kata berhala tu buat dia yang buat berhala tu. Jauh sekali dia kata berhala tu buat langit dan bumi, tak ada. Tapi masalahnya konsep pertama, dia cuba melambangkan Tuhan. Betul tak? Quran kata walam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahil amthal. Jangan buat bandingan Allah dengan apa-apa, dia buat. Lepas tu pula dia sembah benda tu dalam keadaan dia yakin benda tu ada divinity, ketuhanan. Berhala tu ada ketuhanan. Itu dia minta tunduk, seolah-olah berhala tu ada ketuhanan yang menjadi penghubung antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala berkuasa, berhala ni juga menjadi perantara, ada ketuhanan juga pada dia. Itu panggil syirik, syarik bagi Allah. Tapi kadang-kadang kalau orang tanya kan, saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, orang sembah berhala, kita sembah Kaabah. Mana ada kita sembah Kaabah? Betul tak? Tuan-tuan cari mana ayat Quran ataupun hadis yang sebut wasjudul Kaabah, sembahlah Kaabah. Tak ada. Wa'budul Kaabah, beribadahlah pada Kaabah, tak ada. Dan bukti yang paling jelasnya tuan-tuan pernah pergi Mekah kan? Di Madinah. Saya tak pernah sampai, tuan-tuan yang pernah sampai boleh sebutlah, saya tak pernah sampai. Madinah, Mekah tak pernah sampai. Saya sampai Qatar dia tuan. Kalau berenang sampai sebelah tuan-tuan. Tapi dia ada, tak boleh berenang lah, dia ada orang jaga sepadan. Baik, jadi tuan-tuan, ada satu masjid nama dia Masjid Qiblatain. Betul tak? Masjid dua kiblat. Kenapa buah nama tu? Tengah semayang turun ayat Quran, suruh ubah kiblat. Saya tak pernah pergi, tapi saya tengok gambar lawa masjid dia. Sekarang ni lawa masjid dua kiblat tu. Tuan-tuan, kenapa berubah ni? Sebab Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis. Yalah, masa tu pun Kaabah penuh dengan berhala dan sebagainya, menghadap Baitul Maqdis. Masalahnya bila sampai di Madinah, ada musuh yang lebih jahat daripada kafir Quraisy lagi. Siapa dia? Yahudi dengan munafik. Ni lagi jahat. Munafik lebih jahat, Yahudi lebih jahat. Orang Yahudi dia kata apa? Tengok dia, dia pun tak ikut ajaran kita, tapi mereka sembah kiblat kita. Sebab Baitul Maqdis itu kiblat orang Yahudi. Memang orang Yahudi sangat membesarkan Baitul Maqdis, memang membesarkan. Itulah tempat Nabi Yaqub tok ni daripada dulu, walaupun daripada tinggal agama Nabi Yaqub. Jadi mereka perli Nabi Muhammad dengan para sahabat, tengok dia pun tak mau ikut ajaran kita, sembah kiblat kita, sembah kiblat sendiri. Yang macam itulah, seolah-olah begitu. Dia memperlekehkan Nabi dengan para sahabat kerana menghadap kiblat Yahudi. Maka Nabi sangat sedih, sebab ini penghinaan bagi Nabi dan Islam. Dan orang Yahudi majoriti tak masuk Islam. Yang masuk sikit ya, Abdullah bin Salam adalah sikit yang masuk Islam tu. Maka Nabi selalu tengok ke langit, Nabi berdoa, ya Allah, pindahkanlah kiblat supaya tidak menjadi fitnah kan. Nabi selalu tengok. Maka turunlah ayat Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami selalu melihat wajahmu yang berbolak-balik ke langit. Fawalli wajhaka fawalli wajhaka qiblatan tardaha, hadaplah wajahmu ke kiblat yang kau ridai wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajah kamu ke sana. Ni tuan-tuan duduk sini, berapa kilometer kita dengar ni? Dan tengok kat kiblat finder tu, berapa kilometer kita dengan Kaabah tu. Memang tepat tuan-tuan, tepat setepat-tepatnya. Maksudnya dia bubuh tepat, dia point tepat di atas Kaabah tu.
Kiblat finder tu. Tapi tuan-tuan kena main sikit lah buat macam ni kan. Kita calibrate dia punya kompas tu. Kita dengan dia lebih kurang 6,700 km lebih kurang. Mungkin tuan-tuan dalam 6,790 macam tu kot, something macam tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam kiblat finder 6,700 something. Kita dengan Kaabah, tuan-tuan berdiri sini dengan Kaabah tu, bukan Masjidil Haram, dengan tuan-tuan dengan Kaabah tu. Baik, jadi tuan-tuan, bila ubah kiblat tengah sembahyang ni, turun ayat Quran tu, ubah kiblat, maka terkejut tuan-tuan. Terkejut dan apa? Kita panggil macam terkejut beruk lah tuan-tuan. Terkejut beruk lah orang Yahudi. Boleh pula dia tukar kiblat. Orang Yahudi boleh pula tukar kiblat dalam sembahyang pula tu. Dan sebahagian orang Islam terkejut, macam mana boleh main-main tukar kiblat pula ni tadi sini. Dia jadi macam tu. Maka turun ayat Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kau menghadap wajah kamu ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi kebaikan itu orang yang beriman pada Allah. Yang ni apa? Kita menghadap ke mana yang Allah Ta'ala suruh. Menghadap itu tanda patuh pada Allah. Tidak? Allah Ta'ala suruh Baitul Maqdis. Allah Ta'ala suruh ke Masjidil Haram. Kaabah kena potong bubuh dekat Washington DC. Kita menghadap sana juga. Pasal bukan kita sembah Kaabah, kita menghadap ke arah saja. Itu menunjukkan kesatuan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak penting buat arah mana. Betul tak? Tapi mana? Di mana yang diperintahkan oleh Allah. Tapi itu yang diperintahkan oleh Allah di situ. Pasal menghadap sana, Allah perintah ke sana. Itu jawapannya. Baik. Kalaulah pasal kita sembah Kaabah tuan-tuan, tak ada lah Nabi nak pergi menghadap ke Baitul Maqdis dulu awal. Baik, kemudian jadi dia anggap macam tu, macam seolah berhala ada divinity, ketuhanan, seperti mana yang orang anggap pada Nabi Isa. Nabi Isa ni anak Tuhan, ada sikit ketuhanan, ada ketuhanan pada dia. Nabi Isa AS, dia boleh berundi dengan Tuhan. Dia pun ada apa? Boleh menghidup dan mematikan. Padahal semua benda ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Isa ni hamba Allah, bukan anak Tuhan. Baik, kemudian yang kedua, melakukan ibadah haji dengan menyembah berhala, tawaf di sekeliling mereka, penyerahan diri dan bahkan baring menyerat di hadapan berhala. Jadi buat ibadah haji sambil menyembah berhala. Kan ada 360 berhala, jadi dia buat haji sambil sembah berhala lah. Tawaf di sekeliling mereka, penyerahan diri dan bahkan baring menyerat di hadapan dia. Dia mereka-reka tuan-tuan. Mereka-reka. Benda ni tak ada, dia mereka-reka. Dia bagi ketuhanan kepada makhluk. Ini masalah yang dipanggil sebagai taghut. Tak ada ketuhanan semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kita tak lihat dia di dunia tuan-tuan. Kita akan lihat dia di akhirat. Tak semua benda kita tengok kita tahu. Tak tuan-tuan. Banyak aja orang yang tuan-tuan tengok tapi tuan-tuan tak tahu perangai dia lagu mana. Ada orang yang tuan-tuan tak pernah tengok tapi kita tahu akhlak dia. Macam Nabi SAW. Betul tak? Tuan-tuan tak pernah tengok. Baca dalam Syama'il Muhammadiyah, cerita akhlak Nabi A to Z. Berapa ramai orang yang kita tengok, kita pun tak tahu hati budi dia. Tak semestinya benda yang kita tengok kita tahu. Kenal Allah ni dengan apa? Akal, wahyu. Betul tak? Yang beri kita kenal Allah. Itu alat untuk kenal Allah, bukan dengan tengok. Mata ni menipu. Betul tak? Berapa ramai orang dia tengok orang perempuan, lawa orang perempuan ni, kahwin-kahwin, sab cerai bergaduh tuan. Ditipu dari kerana mata. Kerana mata ni tuan-tuan. Dia tengok, oh menarik ya. Dia sekali tengok, dia tak pakai otak. Dia tengok, oh betul menarik ya. Tengok kereta kan lawa. Lawa kereta ni beli rosak sana, rosak sini. Lulah jangan tengok saja. Tetap beli kereta sekian. Cukup lah tuan-tuan tengok Tengok lawa kereta ni. Tak tengok enjin dulu ke, gearbox dulu ke, lagu mana ke. Tak payah, dia lawa jadi lah. Beli-beli jahanam. Nampak? Betul tak? Mata ni tak jadi. Betul tak? Kena ada ilmu. Untuk mengenai Allah ni bukan mata ni. Mata ni nanti di akhirat melihat Allah sebesar-besar nikmat. Kenal Allah dengan hati, dengan wahyu, akal yang Allah Ta'ala bagi. Baik, kemudian mohon direstui berhala melalui berbagai usaha korban dan pengorbanan seperti tersebut dalam Al-Quran yang bermaksud dan apa yang disembelih atas nama berhala wa ma dzubiha 'ala nusub disebut. Jadi tak boleh makan haram. Maksud dia kalau disembelih kerana berhala tak boleh makan. Disembelih kerana apa-apalah, samalah kalau orang sembelih jamu hantu, tak boleh. Jangan makan. Tadi kata oh pokok ni ada diminta darah, contoh ada orang percaya kan, oh kita nak buat jambatan ni dia nak darah, sembelih ayam untuk jamu. Tak tahu jin lah, biasanya semua jin benda-benda ni. Lepas tu dia bagi kita ayam tak boleh makan, haram makan. Yang disembah selain pada Allah.
Boleh lah. Dalam kita mazhab Syafi'i, sembelih sunat sebut bismillah. Betul tak? Sunat sebut bismillah. Kalau dalam mazhab Hambali, tak baca bismillah tak boleh makan. Lagi strict. Tapi kalau ikut pandangan yang kuat, selagi mana sembelihan itu bukan kerana berhala, kerana sembahan selain pada Allah, boleh makan. Baik, kemudian mohon direstui. Allah juga berfirman, sama juga tuan-tuan yang dia bubuh buah tu. Kita tengok zaman dulu kan dia bubuh. Ada apa? Yang sembahan tu kan dia bubuh buah. Bukan tak boleh makan tu. Pasal dia bubuh untuk Tuhan. Tapi ada dulu dia bubuh. Lari tuan-tuan jangan makan kan, dia bubuh plastik. Jangan dia bubuh betul tuan-tuan makan. Dia bubuh plastik tuan-tuan tak boleh makan lah. Jadi dia bubuh untuk berhala, tak boleh. Dia dah jadi untuk benda yang tak elok. Bukan benda yang elok. Macam daging ayam. Daging ayam tu elok, dia sembelih tu elok, keluar darah apa elok. Tapi bila dia disembelih selain pada Tuhan, dia tak boleh makan, haram. Cuma orang tanya saya satu benda, saya susah juga nak jawab. Yang dia penazar ni, nazar. Ada satu orang kan masyarakat Hindu, beragama Hindu, kadang-kadang dia nazar lepas ayam. Dia lepas ayam mungkin, nazar lepas ayam. Ayam ni dia tak mau, dia lepas. Pergi rumah orang berak. Boleh makan ke tak boleh makan tuan? Susah ni nak jawab. Boleh makan tak boleh makan lah. Kalau sembelih tak boleh makan. Sembelih tak boleh makan. Tapi kalau dalam kes ni dia tak sembelih, tapi dia lepaskan dan dia tak mau. Betul tak? Harta orang tak mau dah jadi harta siapa ambil lah. Betul tak kan? Saya tak mau handset saya letak. Saya tak mau handset ni, tuan-tuan ambil, jadi tuan-tuan punya. Betul tak kan? Saya tak tahulah, tuan-tuan tanya orang yang lagi pandai. Baik, kemudian tapi orang yang tanya saya ni, dia makan dulu baru dia tanya. Itu susah. Dia makan dulu baru dia tanya. Susah lah, tanya dulu. Saya pun tak tahu. Kemudian dia sebab bila dah buat, akal ni mula nak justifikasikan boleh. Betul tak? Itu susah. Kita bertindak guna nafsu, keinginan. Bila dah buat, kita guna akal kita ni nak bagi jadi boleh. Patutnya akal ni timbang tara, okey ke tak okey, betul tak? Banyak benda kita buat ikut emosi, keinginan, nafsu. Tapi bila dah terjebak, mula kita guna akal kita perah. Macam mana nak bagi jadi boleh? Kemudian Allah juga berfirman yang bermaksud. Tuan-tuan, jam tak bunyi ke? Bunyi tadi? Bunyi. Saya habiskan muka surat ni, tuan-tuan. Dan janganlah kamu makan daripada sembelihan binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini pegangan zahir mazhab Hambali lah. Tak baca bismillah tak boleh makan. Saya pernah tengok ustaz sebut dalam TV, ustaz tu. Dan ni tak lama dah untuk TV, ustaz muda, dia kata apa? Kalau sembelih tak baca bismillah tak boleh makan. Ni dalil dia. Tapi kenapa mazhab Syafi'i kata boleh? Dalil di sini kerana ayat ni menceritakan tentang sembelihan kepada berhala. Sebab sembelihan yang pada berhala memang tak baca bismillah. Jelas sembelihan pada berhala memang tak baca bismillah. Jadi ayat ni khusus kepada membicarakan sembelihan tentang apa? Orang kafir Quraisy. Yang sembelihan memang maksud dia ayat ni kata apa? Jangan makan sembelihan kafir Quraisy. Kemudian yang keempat saya habiskan ya, menjamu mengabdikan sebahagian makanan, minuman, ternakan dan tanaman kepada berhala. Menjamu lah. Bukan orang bagi 5 pada dulu lagi, tuan-tuan. Makanan, minuman, ternakan dan tanaman pada berhala. Yang mengharamkan bahagian-bahagian itu juga diabadikan kepada Allah sendiri. Tetapi mereka sering memberi alasan bahawa sebahagian daripada peruntukan Allah untuk berhala. Tetapi tidak di sebaliknya. Mengenai hal itu ada Al-Quran ada menyebutkan yang bermaksud. Dan mereka orang musyrik menguntungkan daripada hasil tanaman dan binatang-binatang ternak yang diciptakan Allah itu. Sebahagiannya bagi Allah dan sebahagian lagi untuk berhala mereka. Dan berkata ini untuk Allah menurut anggapan mereka, dan ini untuk berhala kami. Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhala mereka, maka ia tidak sampai kepada Allah kerana mereka tidak membelanjakan pada jalan Allah. Dan apa yang telah ditentukan oleh Allah sampai pula kepada berhala mereka kerana mereka membelanjakan pada jalan itu. Amat jahatlah apa yang mereka hukumkan itu. Baik, macam mana nak belanjakan di jalan Allah? Bantu fakir miskin, betul tak? Bantu anak yatim, itu di jalan Allah. Tapi kalau pergi sembelih, pilap kat berhala, dapat kat berhala lah, membazir. Sembelih bagi berhala, sembelih bagi berhala, itu tak ada apa. Di jalan Allah ni kita guna pada keredaan Allah. Itu panggil di jalan Allah, sampailah kepada Allah. Baik, habis kan, akan datang kita sambung yang tu.
apa nama tu, yang keempat, mengampu berhala itu melalui nazar. Di situ lah, nombor 5, muka surat 22. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sa'il muslimina wa muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.